Sektor pertanian memperlihatkan penyepaduan teknologi menjadi pemangkin dalam perkembangan industri tersebut. Justru, pelbagai penemuan baru terurai menerusi kajian dan penyelidikan yang dijalankan oleh para saintis dan juga penyelidik. Ini adalah bagi mempertingkatkan produktiviti dari segi kuantiti dan juga kualiti dapat dihasilkan melalui penerapan teknologi baru. Sistem pertanian berteknologi fertigasi semakin mendapat sambutan yang memberangsangkan di kalangan petani masa kini. Berasal dari perkataan Inggeris fertigation, sistem ini hanya menyalurkan larutan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dengan menggunakan pam atau graviti dari tangki larutan ke tanaman-tanaman yang ditanam di dalam polybag menggunakan bahan seperti sekam padi, kokopit dan juga sabut kelapa sebagai medium. Penerapan teknologi baru kepada sistem tersebut membuatkan gabungan pengetahuan mengenai baja, peralatan dan juga strategi pengurusan nutrien yang efektif menjadi teknik fertigasi semakin diminati untuk diceburi. Bagaimanapun, sebelum mengaplikasikan teknologi tersebut, beberapa prinsip penting perlu dititikberatkan untuk mengelakkan masalah di kemudian hari. Sehubungan itu, pengetahuan mengenai komposisi baja, perbezaan unsur dalam baja dan juga bahan baja perlu diteliti. Di samping itu, aspek peralatan yang digunakan untuk sistem fertigasi mestilah bersesuaian dengan kuantiti tanaman dan juga penggunaan baja. Teknologi ini dikatakan mampu membantu serta mendatangkan kebaikan kepada penggiat. Salah satunya ialah teknologi fertigasi yang tidak memerlukan kawasan yang luas kerana tiada lagi masalah penggunaan tanah. Kaedah tersebut bukan sahaja berupaya meningkatkan hasil pendapatan berganda, malahan mengurangkan kos operasi dan tenaga kerja berbanding kaedah konvensional. Namun begitu, kaedah ini tidak sesuai untuk semua jenis tanaman sayuran dan biasanya untuk tanaman ialah cili, tomato, terung, timun, tembikai dan juga buah tin. Encik Zulkafli bin Yasman, pemilik BSA Fixed Garden yang bertempat di Jalan Parit Botak Batu Pahat Johor, beliau telah menggunakan sistem fertigasi untuk tanaman buah tin di ladangnya. Tak memerlukan tanah, kita memerlukan sabut. Okey, sabut ni cepat dia untuk membesar pokok dan mengeluarkan buah dengan cepat. Dan kita menggunakan baja AB tu dengan menggunakan pH yang kita set lah. Kalau kita menggunakan sistem fertigasi, buah akan lebat dan rapat. Pokok dia cepat membesar, buah pun cepat masak. Dari tangki kita akan tarik pipe hingga ke pokok-pokok satu persatu dan kemudian kita akan cocok dripper ke dalam pokok dengan sistem auto. Sistem auto tu 2 jam 5 minit. Perniagaan yang bermula 4 tahun lepas telah berjaya membawa pulangan yang lumayan kerana beliau telah bertukar cara penanaman dari sistem konvensional kepada teknologi moden ini. Ini setelah beliau mendapat khidmat nasihat dari Jabatan Pertanian Johor Bahru mengenai teknologi baru ini. Di samping khidmat nasihat, beliau juga telah mendapat bantuan seperti penyediaan baja AB, UV plastik dan juga racun organik. Kini setelah 4 tahun beroperasi menggunakan sistem fertigasi ini, pendapatan kasar yang beliau perolehi melebihi RM70,000 setahun. Pertanian dalam bandar boleh ditakrifkan sebagai proses tanaman intensif produk makanan yang terpilih di kawasan bandar sama ada melalui teknik hidroponik, aeroponik maupun secara konvensional. Antara kelebihan pertanian dalam bandar adalah membekalkan sebahagian daripada keperluan makanan harian kita di samping meningkatkan taraf ekonomi komuniti yang mengusahakannya. Pertanian adalah salah satu cabang perniagaan dan pertanian dalam bandar merupakan antara solusi terbaik buat masa kini bagi mengurangkan kos perbelanjaan dapur selain menambah pendapatan sampingan sekiranya terdapat hasil tani yang dapat dipasarkan. Pada masa yang sama, pertanian dalam bandar juga mampu meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan kejiranan dalam sesebuah komuniti.
Bagi Puan Habibah binti Mat yang menguruskan kebun komuniti MPPK Kampung Baru Jalan Padang Tembak Pulau Pinang berpendapat bahawa tanah yang terbiar kosong dan pernah menjadi tempat pembuangan sampah elok kalau dibaik pulih dan dinaikkan taraf menjadi tempat untuk bercucuk tanam. Di sini dulu adalah tempat pembuangan sampah yang telah kami usahakan menjadi tempat pertanian sejak daripada tahun 2015. Atas kelulusan daripada pihak MPP dan usaha sama daripada pejabat pertanian, Kadun Air Putih dan juga agensi-agensi yang lain, telah kami bangunkan tempat ini untuk penanaman sayur dari semasa ke semasa. Permulaannya kami tanam dengan tanah dan sekarang kami usahakan dengan hidroponik. Dengan bantuan benih, tanah baja dan khidmat nasihat dari Jabatan Pertanian, tanah yang berkeluasan 45 kaki kali 85 kaki ini telah bertukar menjadi satu kawasan pertanian bandar yang dipenuhi dengan tanaman dan sayuran seperti kangkung, bayam dan terung serta beberapa tanaman sayuran yang lain. Menggunakan sistem hidroponik dan NFT atau Nutrient Film Technique bagi penanaman di sini, ia telah menarik minat jiran setempat untuk turut sama menjayakan program tanaman bandar ini. Kini bukan sahaja tanaman sayuran, malah pokok buah-buahan seperti rambutan dan belimbing juga boleh didapati di sini. Majlis Pembenaran banyak membantu daripada segi tanah di tempat ini, memberi kebenaran pada pihak PKK untuk menanam sayur-sayuran dan juga NFT. Memandangkan asal usul dia tempat pembuangan sampah itu adalah satu insentif yang cukup baik pada penduduk di kawasan sini. Begitu juga dengan Pejabat Kadun Air Putih memberi bantuan daripada segi baja dan tanah. Hasil tanaman ini kami beri pada komuniti di sini dan juga selebihnya kami akan jual dengan harga yang berpatutan kepada penduduk di kawasan sini. Kebanyakan hasil sayuran ini akan dijual kepada masyarakat setempat, malah ada juga yang dibagi secara percuma kepada mereka yang memerlukannya. Pertanian bandar di pusat-pusat komuniti ini bukan sahaja boleh menjana pendapatan untuk tabung persatuan, malah ianya juga boleh mengeratkan silaturahim, memperkasakan hubungan kejiranan, mewujudkan aktiviti beriadah berkeluarga di hujung minggu dan juga melahirkan minat generasi muda terhadap penanaman yang berteknologi terkini. Di sini juga mereka menggunakan teknologi aquaponik dalam ternakan ikan-ikan seperti siakap dan juga ikan merah. Sistem ini amat berguna kerana ianya dapat menjernihkan air takungan ikan kerana air di dalam kolam ini dipenuhi dengan najis-najis ikan. Najis-najis ikan ini akan ditapis di dalam samtang sebelum disedut keluar untuk menyirami tanaman sayuran. Air yang bersih tadi akan memberi oksigen yang lebih kepada tanaman dan ini akan menghasilkan sayuran yang lebih segar dan berkhasiat. Air dari tanaman ini pula akan mengalir kembali ke dalam kolam ternakan ikan dan hasilnya ikan juga akan mendapat air bersih bagi pembiakan mereka. Saranan saya pada orang luar memang cukup bagus untuk buat farming di kawasan terbiar di kawasan bandar ini. Dia memberi satu manfaat yang cukup bermakna lah di kawasan bandar. Kita tak nak melihat kawasan bandar ini dengan tempat-tempat yang semak samun atau terbiar. Dia amat merugikan lah, terutama yang di kawasan bandar. Encik Abu Hassan bin Man atau lebih dikenali dengan panggilan Tuan Haji di kalangan pekerja-pekerjanya memulakan perniagaannya berasaskan pertanian iaitu buah nanas pada 1 Mac 2016. Kesedaran yang timbul apabila melihat lambakan buah-buahan yang akan dibuang telah memberikan idea kepada Tuan Haji untuk membuka kilangnya sendiri sebagai satu landasan untuk menjana pendapatan dari komoditi-komoditi yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Dengan bantuan mesin dan khidmat nasihat dari agensi-agensi kerajaan seperti MARDI, Fama dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di samping modal sendiri sebanyak RM250,000, Tuan Haji yang dahulunya hanya mempunyai 2 orang pekerja kini mampu menggaji hampir 15 orang pekerja sepenuh masa ketika ini. Kami mengeluarkan produk makanan yang berasaskan pertanian seperti jus nanas, kodil nanas, inti nanas, jam nanas, sos 3 rasa, sos-sos yang lain-lain lah, dan kuah rojak, garam belacan,
dan semua produk yang berasaskan pertanian. Sebenarnya sebelum saya membuka syarikat kilang ini, kami adalah membuka syarikat peladangan nenas. Kami lebih kurang 150 ekar ladang nenas. Lepas tu timbul idea untuk buat produk-produk yang berasaskan pertanian dari nenas. Yang pertama sekali mengedarkan produk kami ini ke seluruh Malaysia. Yang keduanya ke semua hypermarket. Yang ketiganya inginlah keluar negeri kalau berkesempatan. Walaupun dari permulaannya beliau menghadapi masalah dari segi teknik pemasaran, namun dengan bantuan dari Fama, segala masalah itu dapat diatasi dan dengan keuntungan kasar sebanyak 200,000 setahun. Beliau berharap dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini, beliau akan dapat menembusi pula pasaran antarabangsa.